Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Majlis yang ke-9. Mengapa bala menimpa mukmin? Berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi hari Jumaat 12 Syawal tahun 545 Hijriah, katanya, di mana ada madrasah yang tidak ada ujian. Daripada Nabi SAW, bahawasanya baginda bersabda, Inna Allaha la yu'adzibu habibahu walakin qad yabtalihi. Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa kekasihnya, tetapi Allah akan mengujinya. Seorang mukmin harus meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla tidak akan mengujinya dengan suatu musibah, melainkan ada maslahat, yakni kebaikan yang berkaitan dengan dirinya, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Maka dia harus merelai bala itu, ujian itu, bersabar menanggungnya, dan tiada menyangka buruk terhadap Tuhannya Azza wa Jalla yang memasyghulkannya, yakni yang menyibukkannya dengan bala itu. Wahai orang yang sibuk dengan dunia, tinggalkan berbicara tentang maqam-maqam ini. Kamu hanya berbicara dengan lidah kamu, bukan dengan hati kamu. Pada hakikatnya kamu terus membelakangi Allah Azza wa Jalla dan membelakangi perbicaraannya, para anbiya-Nya serta para pengikut Nabi yang menjadi para khalifah mereka dan para pewaris mereka. Kamu menentang apa yang ditakdirkan Allah dan kudratnya. Kamu merasa senang dengan pemberian manusia dan tidak merasa senang dengan pemberian Allah Azza wa Jalla dan kurniaannya. Bicara kamu tidak akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla dan didengar oleh para hamba-Nya yang soleh, sehingga kamu bertaubat kepada Allah dengan penuh ikhlas, serta kamu menetap di atasnya. Lalu kamu menerima qada dan qadar Allah Ta'ala yang berkaitan dengan hak buat kamu dan atas kamu, yang berupa kemuliaan dan kehinaan, kekayaan dan kemiskinan, keafiatan dan kesakitan, dan pada apa yang kamu cintai dan yang kamu benci. Wahai kaumku, sekarang kamu harus ikut, supaya di belakang hari kamu akan diikuti orang. Berkhidmatlah sekarang supaya orang lain berkhidmat kepada kamu di belakang hari. Ikutilah semua qada dan qadar, dan berkhidmatlah kepadanya agar nanti orang lain akan mengikuti kamu dan berkhidmat kepada kamu. Hinakan diri kamu kepada semua itu, kelak dia akan dihinakan buat kamu. Tidakkah kamu pernah mendengar hadis Nabi SAW, kama tadinu tudanu, sebagaimana yang engkau buat akan dibuat ke atas kamu. Kama takunu yuwalla alaikum, macam mana yang kamu lakukan nanti akan diperlakukan yang sama atas kamu. Semua amalan kamu umpama duta kamu. Allah Azza wa Jalla tiada menzalimi hamba-Nya. Dia akan membalas atas yang sedikit dan yang banyak. Yang bagus tidak akan dinamakan rosak, dan yang berkata benar tidak akan dinamakan pendusta. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
berbicara kenapa Allah Ta'ala menguji manusia, atau secara khusus kenapa Allah Ta'ala uji orang beriman. Ujian orang beriman supaya kita faham dan kita tahu, Allah sesudah memberikan iman kepada hamba-Nya, maka Allah menyayanginya. Kerana Allah tidak akan memberi agama melainkan kepada orang yang disayanginya. Innallaha a'ta dunya liman arad, walakin lam yu'ti din illa liman ahab. Allah akan berikan dunia pada siapa yang dia ingini. Tetapi Allah Ta'ala tak akan beri agama melainkan siapa yang disayangi. Siapa yang diberi Islam, sesudah itu iman, sesudah itu amal soleh, Allah Ta'ala menyayanginya. Dia hidup dalam kerangka kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia sudah tahu dia telah dipilih oleh Allah dengan iman tadi, maka apa pun yang datang daripada perkara yang disuka atau tidak suka, ujian pada dirinya, pada anaknya, pada isterinya, pada hartanya, ujian yang berlaku sekelilingnya, semuanya itu tanda Allah menyayanginya. Kerana Allah bila sayang seorang hamba, Allah tak akan menyiksanya, tapi Allah uji dia. Kerana itu disebut dalam hadis, innallaha la yu'adzibu habibahu. Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya, kekasihnya. Walakin qad yabtali, tetapi kadang-kala Allah mengujinya. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Kita baca dalam suratul Baqarah ayat 155. Allah menyatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji mereka. Kami akan menguji kamu, wahai orang beriman, dengan sedikit daripada ketakutan dan kebimbangan, dan juga kelaparan, dan juga kurang kemewahan, dan berlakunya kematian. Wabashshirus sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Pertama, bila Allah sebut dalam ayat ini, Allah akan uji orang beriman. Itu jelas. Sunnatullah. Kalau orang beriman, bila mana Allah Ta'ala beri dia peluang untuk hidup di dunia, maka Allah akan uji. Dan ujian Allah dah sebut cuma sikit. Sikit ujian. Kerana itu, bila kita muhasabah terhadap segala ujian kita, banyak atau sikit? Sikit. Kadang kalau kita seorang peniaga, segala benda kita dapat cuma diuji pada pekerja. Satu je. Kita lupa yang uji tu cuma sikit. Pekerja je. Kita ada anak 10, diuji cuma seorang. Kita punya anggota badan yang banyak, diuji cuma ibu jari, ibu kaki. Kita punya harta yang banyak, yang dicuri cuma beberapa ratus ringgit. Realiti, kalau kita melihat dengan pandangan kesyukuran, maka kita dapati yang diuji cuma sedikit. Yang dibiarkan bersama kita untuk kita terus menikmatinya banyak. Tapi ramai mana orang yang dengan sedikit ujian diterus tenggelam dan karam, kerana dia lupa untuk bersyukur pada Allah. Dan Allah pula bila menguji, Allah tunjukkan obatnya. Allah tak uji dan biarkan kita. Allah uji dan beritahu obat dia apa? Wabashshiris sabirin. Beri khabar gembira orang yang sabar. Kerana ujian bila datang, tuan-tuan sekalian, dia bermula pergi pada hati kita, sehingga menutup akal kita dan menjadikan kita kelu dari berbicara, gelap pandangan, dan juga merasa kesempitan. Dan oleh kerana ujian ini dia mula kena pada hati, rawatan untuk hati ialah sabar. Sabar itu daripada dalam juga. Kita contoh, tak ada duit.
Tak ada duit. Dia bukan tak ada duit itu jadi isunya, tapi perasaan kita bila dengar tak ada duit, lalu kita rasa dah kiamat. Maka jiwa kita yang resah. Maka dirawat dengan sabar dulu. Sabar. Mungkin tak ada duit hari ni, esok ada kot. Mungkin tak ada duit kat sini, kat sana ada. Umpama kita mengairkan. Kita mengairkan sini, sini tak ada, sana depan ada. Bergeraklah sikit. Bot dah ada. Enjin pun masih jalan. Yang kita duduk menangis tepi tu kenapa? Gerak depan sikit, mengair depan sikit. Atau ke depan lagi. Kerana bot kita masih berjalan. Enjin masih bergerak. Dan demikian ujian-ujian tersebut. Kita diuji sakit. Kalau hari ni COVID lah. Sakit lain macam tenggelam. Sakit lain macam dah tak laku lah. COVID. Bila kita dengar, yang mula menjadikan kita rasa berat hati kita. Walau kalau kita lihat COVID, ada yang sembuh. Ada yang baik. Ada yang tak ada apa-apa. Ya ada yang mati. Tapi yang sihat itu lebih banyak daripada yang mati. Kerana lain juga ada yang mati. Semua benda ada matinya. Maka bila hati kita lemah, lalu kita menerima berita tadi dengan lemah juga. Tetapi kuatkan hati tadi dengan sabar. Dan sabar itu perlu kita tahu Allah bagi kat kita. Allah bagi pula sabar. Allah bagi stok sabar. Mukadimah sabar tu Allah dah bagi. Untuk top up sabar tadi, kita ada beberapa cara. Artinya deposit ataupun kita katakan yang mula-mula sabar tu Tuhan dah bagi secara semula jadi dalam diri manusia semua. Stok tu dah ada dalam diri kita. Nak top up pula, ya. Allah tunjuk jalan-jalannya. Pertama Allah berfirman, "Wa ma sabruka illa billah." Sabar itu datang dari Allah. Maka minta dengan Allah. Yang kedua, bila mana Allah Ta'ala kata wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan Allah. Dengan sabar, yakni dengan berpuasa. Nak kuatkan sabar, puasa. Wassalah dan solat. Saya dah sebut, sabar ni Allah beri pada semua orang sebagai stok awal. Lepas tu kita nak tambah tak stok tadi? Nak tambah, minta dengan Allah. Macam mana nak minta dengan Allah? Pertama, puasa. Kerana hawa nafsu yang rosakkan kesabaran kita. Sebab itu bila kita puasa, kita tundukkan hawa nafsu dulu. Hawa nafsu ni ditundukkan dengan cara berlapar. Kalau kita kenyang, kita tak boleh tunduk hawa nafsu. Dan syaitan pun tak mempengaruhi kita bila mana kita lapar. Kata Nabi SAW, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan bergerak pada pembuluh darah. Jadi kamu sempitkan pembuluh darah kamu dengan berpuasa. Puasa pembuluh darah jadi sempit. Dia, syaitan tak boleh lalu lebih kurang. Buat rock block sikit. Walaupun highway, bila kita buat rock block, slow lah perjalanan dia. Rock block daripada syaitan masuk tubuh badan kita, jiwa kita dengan puasa buat rock block. Yang kedua Allah sebut solat. Solat lah. Nak tambah sabar, solat. Solat hajat, solat istikharah, solat wuduk, solat taubat. Semua solat menambahkan kesabaran kita. Semua solat. Kerana itu baginda SAW bila ada masalah, Nabi solat. Kerana solat itu mukaddimahnya dia akan menguatkan sabar kita dulu. Sebelum dia akan tunjukkan jalan-jalan keluar pada permasalahan. Tapi kita bila ada masalah, duk mengeluh dalam Facebook dulu. Bila ada masalah, duk mengeluh dengan kawan dulu. Bila ada masalah, duk nampak macam tak ada dah jalan keluar. Cuba solat. Ambil wuduk, solat. Dan jalan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tadi kita sebut yang pertama, Allah sabar itu datang dari Allah. Kita minta dengan Allah. Yang kedua, kita beritahu sembahyang dan puasa. 2 dan 3. Sembahyang dan puasa. Dan yang ketiga, kita nak beritahu bahawa macam mana nak dapat sabar. Maka Allah kata dalam Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Contohilah nabi-nabi dan rasul-rasul. Khususnya ulul azmi. Lalu kita pun baca kisah nabi-nabi. Bagaimana kesabaran mereka. Kita baca kisah para rasul yang Allah utuskan. Bagaimana ujian yang mereka dapat.
Mereka bukan sekadar ujian dakwah, mereka juga diuji dengan ujian rumah tangga dan sebagainya. Lihat Nabi Lut, isterinya mengkhianati dia. Lihat Nabi Nuh, isterinya memperbodohkan dia dan juga bersama dengan kelompok yang menentangnya. Allah Ta'ala uji. Lihat Nabi Ibrahim, ayahnya menentang dakwahnya. Bahkan mengancam untuk merejamnya. Dia kerana meninggalkan penyembahan berhala. Lihatlah apa yang berlaku kepada kaum Nabi Musa. Kaumnya sendiri buat PA, buat perangai. Walau Nabi Musa selamatkan kaumnya Bani Israel, tapi kaumnya, dia punya membawang luar biasa. Memfitnah Nabi Musa dengan macam-macam. Memfitnah Nabi Musa bunuh Harun. Memfitnah Nabi Musa cacat kemaluan, cacat tubuh badan. Memfitnah Nabi Musa dengan pelbagai fitnah yang tak mungkin mampu didengar oleh mana-mana pemimpin yang rakyatnya memfitnah dirinya sedangkan dia nak selamatkan rakyat. Begitu yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, baginda didustakan oleh kaumnya. Bahkan telah diancam oleh bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab. Sehingga turun surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka sesungguhnya dia akan binasa. Bila sebut surah Abi Lahab atau surah Al-Masad, merupakan suatu pemakluman dari Allah. Siapa pun yang menentang kebaikan, siapa pun hubungan dia dengan orang yang membawa dakwah tadi, kita tak akan dikutuk oleh Allah SWT. Kemudian tidak setakat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam diuji dengan keluarganya. Kematian isterinya Khadijah. Tak bayangkan kalau seorang kematian isteri bagaimana perasaan. Dengan meninggalkan anak-anak, sebahagiannya masih kecil. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kadang ibunya tidak ada, Nabi pula ditindas sehingga membawa kepada perintah hijrah. Dan kita lihat anak-anak Rasulullah pula diceraikan. Zainab radhiyallahu ta'ala anha dan juga Ruqayyah yang diceraikan oleh musuh Islam tadi, yang mengahwininya. Bila mengetahui Rasulullah mengajak kepada Islam, ayah-ayah mereka memaksa serat ceraikan Ruqayyah, Zainab dan Ummi Kalthum. Bayangkan perasaan Rasulullah rumah tangga tadi. Patut menantu ni ikutlah ayah mentua. Benda ayah mentua ni bawa elok. Dan anak-anak Rasulullah akhlak baik. Tapi mereka memilih kekufuran. Melainkan Zainab, suami kembali kepadanya dan masuk Islam. Ada Ruqayyah dan Ummi Kalthum tidak. Sehingga Ruqayyah kena berkahwin dengan Uthman bin Affan. Demikian juga Ummi Kalthum radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan sesudah itu Rasulullah diuji dengan kematian anak-anaknya. Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummi Kalthum meninggal. Dia dalam peperangan Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Sedang Nabi sibuk peperangan Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Dan tidak lama kemudian, dengan kematian pula Ummi Kalthum, kematian pula Zainab, tinggal Fatimah pada akhir usia Nabi SAW. Dan Nabi kematian cucunya daripada anaknya Zainab radhiyallahu ta'ala. Mati cucu lagi pula. Tuan-tuan, kita lihat Rasulullah SAW dengan segala keistimewaan baginda, Allah tak jadikan keistimewaan itu berarti kamu tak diuji. Bahkan kamu lagi teruk diuji. Supaya tanda sayang Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita baca kisah Nabi, apa sangat ujian kita? Apa sangat ujian kita berbanding baginda SAW yang kematian isterinya, yang kematian anak-anaknya sedangkan dia masih hidup, kematian cucunya walau dia masih hidup, bahkan kematian bapa-bapa saudaranya, meninggal Abu Talib, meninggal Hamzah. Maka kesedihan bagaimana lagi kita nak gambarkan baginda SAW. Dan juga hal lain dengan kerana sebahagian umatnya yang munafik, dengan pengkhianatan Yahudi. Masyrul Nabi dengan ujian, sibuk dengan ujian. Tapi bagaimana sikap dan bagaimana baginda SAW tenang dan tenang dan tenang. Sebab itu Allah uji kita, pegang, Allah sayang kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut,
Seorang mukmin mesti meyakini bahawa ujian tadi pertama masalah untuk dirinya. Apapun ujian datang kepada kita baik untuk kita dunia dan akhirat. Adapun untuk dunia, ya kita dapat mengenali sesuatu, mempelajari sesuatu. Kita dapat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hilang. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, seorang yang diberi nikmat, lalu ditarik satu nikmat, lalu diisinya dengan kesabaran, melainkan Allah ganti tempat kosong yang nikmat diambil dengan lebih baik. Kita ni tuan-tuan ada rantai nikmat banyak. Allah ambil satu, maka tempat tu jadi kosong. Jadi kita sebut fill in the blank. Isi tempat kosong. Nikmat diambil, tempat kosong tadi isi cepat-cepat. Jangan sampai masuk angin. Isi dengan apa? Sabar. Kalau dibiarkan kosong tu masuk angin lah. Macam kita sebut perut kosong, dibiar perut kosong, masuk angin. Sebab tu sakit badan. Rasa tak ada makan, minumlah air, tegak ke apa ke. Maka rantaian nikmat kita bila terputus, jangan mengeluh. Bila mengeluh, diputus yang kedua. Putus yang ketiga. Tahan dia dengan sabar. Tak sabar situ. Untuk satu tempoh. Maka Allah akan mendatangkan nikmat lebih baik daripada itu yang dihilangkan. Maka kita tak boleh lagi bersabar sebab sudah digantikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, bila datang satu ujian kepada kita, kita kena redha ujian tadi. Redha belajar. Ini tangga-tangganya. Belajar redha dan redha. Kemudian sabar menanggungnya. Sabar macam mana? Tahan. Sabar satu tempoh yang memang kita tak boleh buat apa-apa. Macam kalau tuan-tuan beratur, depan tuan-tuan ada 9 orang, tuan-tuan nak buat apa? Tunggu je lah. Kita nak ceritakan Allah, saya menunggu lama ni, depan saya ada 9 orang. Dan saya nak buat apa? Belakang awak tu lagi 20 orang. Awak ni barisan nombor 9. Orang belakang tu nombor 100. Apa dia boleh buat? Tunggu je. Tuan-tuan pergi hospital, lepas ambil nombor gelerang, tuan-tuan boleh buat apa? Tunggu je lah. Sampai doktor panggil. Ya, sabar ni mana kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma tunggu. Dan dalam tunggu tadi nak buat apa? Kalau hari ni tuan-tuan kita sambil tunggu mindset lah. Pergi mana-mana jabatan, tiba-tiba kena nunggu angka gelerang kita sekian nombor. Alhamdulillah ada telefon, kita pun main. Buka WhatsApp, WhatsApp ke mak, WhatsApp ke ayah. Buka Telegram, tengok benda. Boleh kita tengok, bukalah YouTube-nya. Buka macam-macam benda lah. Baik, itu yang kita buat. Ya, itu yang biasanya. Tapi bila kita menghadapi ujian, nak buat macam mana? Ya, tahan diri, zikir, solat, baca Quran, istighfar, muhasabah. Ambil semua. Buka. Diri kita ni buka. Mata kita buka. Telinga kita buka. Untuk apa? Muhasabah. Tunggu. Nanti nama kita dipanggil untuk kita keluar daripada masalah. Barangkali kita akan mendengar berita yang lebih menggembirakan. Kemudian kata Syekh, jangan sangka buruk pada Allah. Seterusnya, jangan sangka buruk pada Allah. Dan yang paling penting untuk juga kita lihat ialah, jangan duk sibuk dengan ujian itu. Duk fikir benda tu sampai sehari semalam. Apa yang kita fikir? Saya ada masalah satu. Masalahnya apa? Masalahnya saya ialah, kalau kita sebut, masalah simple je. Kereta rosak. Saya tak jalan lah esok. Kita pun duk masyghul, sibuk duk fikir kereta rosak. Dia duk ulang-ulang. Akhirnya memang kita jadi sedih. Alihkan pada benda yang lain. Tak apalah kereta rosak, esok kita pun tak jalan. Jalan gimana? Biar rosak, biar. Kita buat aktiviti lain, esok kita jogging. Ni nak suruh jogging ni, kita pun jogging. Akhirnya masalah itu tak jadi masalah. Masalah kita tuan-tuan masyghul dengan masalah. Allah, kereta ni ustaz rotek tak sambung lagi pula. Kereta ada berapa buah? Ada 4 buah. Satu mati rotek, 3 hidup kan? Guna yang hidup. Guna yang hidup. Selesai masalah. Masalah kita tuan-tuan ialah kita duk masyghulkan, sibuk. Bila kita sibuk dengan masalah tu, memang kita akan susah sampai bila-bila. Bisnes ni jam sikit ustaz. Macam mana? Tak, jangan cerita jam. Yang tak jam macam mana? Jalan kan? Fikir yang jalan. Kadang-kadang tuan-tuan kita terlalu termenung pada satu musibah. Sampai kita diharamkan menikmati nikmat yang lain. Duk fikir satu. Kita duk fikir pinggang ni kenapa? Sumbing pinggang. Tengok sumbing pinggang. Yang angkat-angkat kat kita ni. Jangan tengok pinggang sumbing. Tengoklah nasi goreng kampung yang sedap tu.
Tengoklah ayam goreng yang spicy, yang menyelerakan. Tengoklah telur yang bulat berkilat. Tengoklah keropok lekor tu. Itu sedap. Belasah. Yang duk tinggal tengok pinggan pecah tu masalah. Artinya kita duk tengok masalah, lupa menikmati nikmat. Akhirnya masalah kita. Kita sakit gigi. Duk fikir sakit gigi, sakit. Kita lupa untuk melihat bahawa Masya Allah, wajah kita masih cantik. Tubuh badan kita masih tegap, masih kuat. Gigi je sakit sikit. Tak apa, esok kita cabut. Apa masalah? Nak fikir tu. Sampai segala-galanya lupa nikmat. Baik, ini kronologi bagaimana cara menangani musibah. Yang pertama, setiap musibah tu ada masalah untuk kita. Ada kebaikan untuk kita. Yang kedua, kita redha. Kemudian, kita sabar. Kemudian, kita berwasangka baik pada Allah. Kemudian, jangan disibukkan diri kita dengan benda tu. Kemudian kata Syekh, orang sibuk dengan dunia. Seolah-olah orang yang tuan-tuan duk sibuk, duk fikir musibah, dia ni orang sibuk dengan dunia. Dia lupa akhirat. Benar. Kalau kita ingat akhirat, apa kita nak sibuk dengan musibah tadi? Apatah lagi kita tahu musibah tadi untuk mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita. Bila Nabi SAW menyatakan, Inna a'zamal jaza' ma'a'izamil bala. Besarnya pahala dengan besarnya ujian. Inna Allaha idha ahba qawman ibtalahum. Allah bila sayang satu kaum, Allah uji dia. Dan hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, La yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Sentiasalah ujian-ujian itu datang kepada orang Islam lelaki atau perempuan, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah tak ada dosa. Masya Allah. Dosa kita tuan-tuan. Nak suruh taubat, kadang ingat, kadang tak ingat. Nak taubat ni kadang ingat, kadang tak ingat. Maka Allah datangkan ujian, automatik dosa dihapuskan. Kerana manusia ni kalau kita tengok tuan-tuan, dengan sistem, maka mereka akan jadi teratur. Dengan sistem. Nak suruh dia buat sehingga tak buat. Maka datang sistem, kita pun automatik teratur. Buat jalan sahala, automatik kita pun tak akan melawan arus. Sahala. Kalau tak ada sistem, kita tak kerti nak buat. Kita mungkin buat suka kita yang mungkin membinasakan. Ada lampu isyarat sebagai satu sistem. Automatik merah kita kena berhenti. Dia nampak baik sikit. Sama juga, ada benda yang Allah jadikan sistem tadi, ujian tadi, automatik pahala kita naik. Automatik dosa kita terhapus. Nanti seorang tu jumpa Allah, duk kira-kira semayang tak banyak, puasa pun tak banyak, sedekah pun jarang-jarang. Ni pula tak ada hari Jumaat lagi, tak ada sedekah dia. Tiba-tiba tengok pahalanya banyak. Dari mana ni? Ujian. Kalau kamu duk sabar duk rumah selama ni, itulah pahala. Oh, ni pahala sabar duk rumah. Banyak juga. Banyak. Pahala sabar tak keluar lebih pada 10 km. Pahala lagi. Pahala kamu kerana tak naik kereta lebih pada 3 orang. Jadi kita anak 8. Ujian 3. Rupanya sabar tu pahala juga. Pahala sabar sebab kamu sabar tak makan kedai makan. Boleh pergi kedai je bungkus. Tengok kursi kelak-kelak. Tengok Allah bila boleh duduk. Duk rindu. Datang ombak rindu. Tengok kedai ombak rindu. Tsunami rindu. Cuma apa nak buat? Boleh beli kemudian walk in, balik rumah. Sedih. Sedih ni sebab apa? Ada kenangan banyak ni. Situ. Boleh ngentihkan, tak boleh. Kita sabar. Tu pahala banyak. Balik akhirat kelak, Masya Allah, ini pahala tak makan kedai makan. Sebab apa? Sabar tak makan kedai makan. Paksa bungkus. Dia menangis tu sebab banyaklah masa kedai makan, dia makan seorang. Bungkus kena bungkus 10. Tu menangis juga. Bajet lagi, dapat pahala juga. Artinya tuan-tuan sekalian, semua ujian-ujian tadi, Masya Allah, secara automatik. Sebab itu saya kata, kamu ni orang sibuk dengan dunia. Sebab tu kamu tak nampak ujian ni pahala. Kamu tak nampak kedudukan akhirat yang Allah sediakan. Dan kamu ni jangan cakap macam-macam. Kamu tak berhak bercakap tentang hal agama kamu kalau masih kamu sibuk dengan dunia. Masih lagi hati kamu kosong dengan akhirat. Sebenarnya kamu hidup membelakangi Allah, membelakangi Rasul.
Sebab kamu membelakangi orang-orang yang menjadi khalifah Allah atas muka bumi, dan kamu membelakangi orang-orang yang menjadi waris Nabi-Nabi. Yang ulama'-ulama' kita pesan, kamu duk mainkan pula. Boleh pula duk maki pada mufti, para ulama'. Kawan ni secara amanah beritahu hukum macam ni. Tapi kita membelakangi mereka, menghina mereka. Maka kata Syekh lagi, orang yang sibuk dengan dunia ni tuan-tuan, orang ni cuma nampak yang manusia bagi, dia tak nampak yang Allah bagi. Manusia bagi sesuap makanan, yang itulah dia duk terima kasih sampai ke mati. Tapi Allah yang beri dia daripada tiada kepada ada sampai hari ni dan berterusan selamanya, dia lupa untuk bersyukur pada Allah. Maknanya orang tak bersyukur ni, kalau kita lihat kronologinya, dia bermula daripada tak sabarnya dia bila diuji oleh Allah. Orang tak sabar bila diuji oleh Allah, maka orang ni tak boleh diharapkan syukur darinya. Orang yang bersabar dengan ujian Allah Ta'ala, orang ni boleh diharapkan syukur padanya. Sebab tu mulakan hidup dengan sabar. Kata mak kita waktu mula nak lahirkan kita, dia lahirkan kita dengan sabar. Kena terang kita, push. Tengok wajah dia. Tak ada wajah mak masa terang senyum, ketawa. Tak ada. Mukanya separuh mati. Kita tengok wajah isteri kita. Tuan-tuan masih isteri melahirkan anak, tuan-tuan tengok tak muka isteri. Ya, saya alhamdulillah 6 orang anak saya, 6 saya tengok muka bini saya. Waktu setiap kali dia melahirkan anak, tengok muka. Ya, separuh mati. Kita dah bisik kat telinga, asyhadu an la ilaha illallah dah, talqin lah. Dia dengar macam nak mati, lagi cepat dia keluarkan. Artinya tuan-tuan sekalian, waktu ibu kita nak keluarkan kita pun, yang ibu tunjukkan, wajah ibu yang keluarkan kita tu wajah orang sabar. Dan kita pula bila keluar, lihat wajah kita juga wajah orang sabar. Sabar, muka kita tak ada keluar senyum-senyum. Tak ada lagi bayi keluar senyum, ketawa. Yang kita tahu semua bayi keluar nangis. Artinya dia juga dalam proses sabar dia. Sabar dia. Dan hidup kita memang tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bungkus hidup ini dengan sabar. Dan nanti bungkusan itu kita boleh tanggalkan dengan mendapat nikmat syurga. Kita dibungkus seketika. Pakaian sabar ini pakaian seketika, bukan selama-lamanya. Sebab itu kata ulama, sabar seketika, nikmat selamanya. As-sabru sa'ah. Sabar seketika je, nikmat selama-lamanya. Apa dia? Syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira lah, umur kita kat dunia letaklah 70-80 tahun. Atau ada satu kajian yang terbaru kata manusia boleh cecah usia 150 tahun. Ya, buatlah kajian 200 tahun ke 300 tahun ke. Baik, kita ambil umur Nabi kita sebut 60-70. Dan kalau kita ambil lah umur yang orang kata kaji manusia boleh sampai 150 tahun. Kemudian masa ni tuan-tuan, kita banding dengan akhirat. Sehari di akhirat bersama 1000 tahun dunia. Maknanya kalau kita kira, kalau Allah masukkan kita dalam syurga, nanti kita lihat kesusahan kita kat dunia tu cuma sabar sekejap je. Tahan nafas sekejap. Macam kita menyelam dalam air, kita cuma tahan berapa second saja. Untuk kita kembali bernafas lega dan melihat alam yang luas semesta. Syurga yang abadi selamanya. Masya Allah, sabar sangat. Sebab tu orang pada menyesal, nanti dipulang ke akhirat, ada ruang-ruang dipatut sabar, dia tak sabar, nyesalnya dia waktu tu. Allah, padahal sekejap dia sabar. Tuan-tuan, bila kita marah orang, sekejap dia sabar, insya-Allah hilang marah. Sekejap lah. Marah orang potong kiri, sekejap sabar, lepas tu hilang. Kita marah orang jalan lambat pula depan. Apa makcik ni, siapa mandu depan lambat? Tulis kilometer 110, dia bawa 10, marah kita. Sabar sekejap. Potong kiri, walaupun sambil potong tu mata tengok. Tak puas hati. Tapi kalau kita sabar sekejap, belajar jangan tengok dia, boleh tak? Kalau kita potong orang yang kita tak suka, jangan tengok dia, boleh? Sabar, jangan tengok. Mungkin kita tengok tadi, kita boleh menyesal. Mungkin menyesal. Jangan tengok, just potong biasa. Tengok-tengok berhenti tempat sama. Punya bukan orang lain, abang kita, kakak kita, hilang. Jadi pandangan itu boleh merosakkan kita. Sebab itu sabar seketika, nikmat selamanya. Itulah kalau kita balik nilai masa kita dengan akhirat kelak, ya Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, ada orang pahala dia banyak. Bila tanya kenapa, ya Allah, dia pahala banyak, kami sikit. Orang ni dulu dia paling bersabar di dunia, kami beri dia penyakit macam-macam, dia sabar.
Ya Allah, boleh tak kami nak balik semula ke dunia untuk kami sabar. Biarlah kami kena penyakit sampai digunting-gunting kulit kami. Sebab dek tengok pahala banyak. Sebab tu kata Syekh, sabar itu bermula menerima qada dan qada Allah Ta'ala. Kita hidup dengan qada dan qada Allah. Semua orang manusia macam tu. Cuma orang beriman hebat dia tahu itu qada dan qadar. Orang kafir dia tak tahu tu qada dan qadar. Dia cuma tahu suai dia, celaka dia. Kita tahu ini qada dan qadar. Dan kita dah diajar beriman dengan qada dan qadar, ketentuan yang baik dan yang tidak baik, supaya kita menyambut semuanya dengan sabar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam semua keadaan kita terima, sama ada hak kita ataupun kita terpaksa menanggung perkara yang kita katakan ke atas kita. Kita sihat, ya, kita juga tetap sabar dengan sihat kita untuk buat ketaatan itu dan ini. Kita sakit, kita miskin, kita kaya. Apa pun situasi dan keadaan, kita suka, kita redha, kita sabar. Atau secara tangganya, sabar, redha, suka. Ya, banyak mana nikmat yang hari ni, banyak mana musibah yang hari ni kita sabar, last kali kita ketawa. Allah, ketawa kita. Bermusibah tadi dah bertukar jadi nikmat besar. Dulu waktu kita kena buang kerja, menangis kita. Gelap masa depan. Lepas tu kita sabar. Lepas tu redha. Bagus juga tak kerja situ, masa pun banyak. Kita pun start bisnes. Meletup pula bisnes kita. Boom. Kita mula ketawa, insyaAllah. Gini Allah ganti. Hari ni aku dapat lebih banyak. Dulu aku kuli, sekarang aku tokeh. Allah beri nikmat. Dan aku boleh pula solat berjemaah. Masya Allah, dulu kerja solat jemaah. Jangan kata solat jemaah. Nak solat pun tak boleh. Ni alhamdulillah okey, boleh solat. Boleh solat berjemaah, boleh zikir, boleh sembang pula lepas tu. Ya Allah, nikmat mana lagi kita nak dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi wahai manusia dan jin kamu nak dustakan? Sebab tu tuan-tuan, kalau Allah kita melihat perjalanan hidup kita, banyak mana musibah yang kita kata musibah, hari ni bertukar nikmat yang begitu kita menggembirakan kita. Nikmat tak ada anak dan tahun yang panjang. Kemudian dapat, Masya Allah. Sehingga menenggelamkan. Setiap nikmat boleh menenggelamkan musibah. Nikmat yang menggantikan musibah, menenggelamkan musibah. Rupanya musibah tu tak ada apa-apa bila datang nikmat tadi. Tapi nikmat tadi dia datang dengan sabar. Tuan-tuan, kita duduk lapar satu hari, lapar puasa. Lapar, datang maghrib, kita pun makan. Tuan-tuan masih ingat waktu lapar? Tak sedap, tak ingat dah Ustaz. Ingat waktu berbuka, Masya Allah, ada belaka Ustaz. Terus masak sambal ada. Kita tengok ni ulam, sayur, mayo. Ni yang power ni. Ada budu, ada cencaluk. Ada ikan bakar, ada ni. Ustaz, kita dapat ni. Royal. Nasi royal ni Ustaz. Ada belaka dalam tu. Masya Allah. Ada ni. Sotong ada, daging ada. Sebelahnya pula ada kacang pula. Kacang hilwani. Dah apa lagi kita nak? Apakah tuan-tuan akan ingat waktu lapar? Tak ingat dah. Mata duk sibuk meratah nikmat. Begitulah ujian Allah. Kerana itu jangan duk sibuk dengan musibah. Nikmat tadi akan datang melupakan musibah. Tetapi untuk mendapat nikmat itu sabar sekejap. Sebab tu kata Syekh, wahai kaumku, kalau kamu nak mulia, dengar cakap aku. Sekarang kamu ikut semua takdir Allah. Ikut je. Kelak kamu akan diikuti oleh orang lain. Sekarang apa yang patut kamu lakukan ialah berkhidmat. Tuan-tuan, hidup kita untuk berkhidmat. Apa dia? Buat baik. Nescaya nanti kita lihat kebaikan tu datang mencurah-curah kepada kita balik. Sebab itu disebut dalam hadis kama tadin tudan. Sebagaimana kamu buat macam tu, kamu akan diperlakukan macam tu. Dan sebagaimana hadis yang menyatakan dari riwayat Baihaqi, kama takunu yuwallu alaikum. Orang yang kamu lantik itu, itulah yang kamu dapat balik. Tuan-tuan, kita lantik pemimpin adil. Apa yang kita dapat? Keadilannya. Kita dapat untung balik. Kita lantik pemimpin-pemimpin yang bersih tadi, kita pun dapat balik. Tapi tuan-tuan, kita lantik pemimpin yang tahik, kita dapat tahik balik. Kita melantik pemimpin-pemimpin yang tak takut pada Allah, musibah tu kena pada kita. Sebab itu Rasulullah dah ingatkan kita. Kita buat macam ni, kita akan dapat macam ni. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenis cara kita buat. Kalau tuan-tuan tolong orang, beri manfaat pada orang, kelak kita dan keturunan kita juga dijaga oleh orang. Allah letakkan itu sunnatullahnya. Lepas tu hidup biar sibuk buat manfaat, sibuk buat baik.
Jangan duk sibuk buat perkara yang merugikan agama. Bermula daripada kita melihat setiap ujian itu ada kebaikan yang banyak, maka diikuti dengan kita mengakui keahlian orang tertentu dalam hal agama ini. Jangan kita berbicara seenak kita. Ada orang yang memang mahir, untuk kita tidak membelakangi mereka. Sebab membelakangi mereka dianggap membelakangi Allah dan Rasulnya. Kerana mereka pewaris-pewarisnya. Kemudian kita terus sabar dengan segala qada Allah Ta'ala yang memihak pada kita ataupun tidak memihak pada kita pada zahirnya. Kemudian kita terus ikut dan follow sahaja segala takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sibukkan diri berbuat baik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kena musibah, apa patut kita buat? Sibuk buat baik. Jangan sibuk fikir musibah. Sibuk buat baik. Saya sedih ni, tak apa, sibuk buat baik. Buat itu, buat ini, banyak kita boleh buat. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh beristighfar, boleh tolong jiran sebelah, boleh tolong ziarah orang sakit, boleh hantar makanan, boleh itu, boleh ini. Kebaikan yang kita buat menghilangkan kemasyghulan, kesibukan kita berfikir tentang musibah. Dan kebaikan itu pula akan menjadikan musibah itu rahmat kepada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.